mengisi segmen Hayatus Sahabat. Ya, Alhamdulillah dah pun berada di studio ITM FM. Waktu ini kita terus mengalung-alungkan kehadiran oleh Ustaz Hazri Hashim Al-Bindari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Baik, hari ini kita akan terus kongsikan lagi kisah-kisah di zaman Rasulullah. Iaitu kali ini kita cerita tentang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu pemuda syurga Ustaz. Untuk kita mulakan terus kita bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada DJ Syafiq dan juga Siti. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pada petang ni tak sunyi rasanya. Ya, insya-Allah. Ada dua orang meriah. Insya-Allah. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah dan inayahnya, sekali lagi pada petang ini kita ke udara dan didoakan semuanya berada dalam keadaan yang baik di dalam bawah lembayung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara berkenaan dengan Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan bin Al-Harith, yang Nabi kita SAW dalam sebuah hadis baginda mengatakan, Abu Sufyan ibnu Al-Harith sayyidu fityanil jannah. Abu Sufyan bin Al-Harith adalah penghulu kepada pemuda-pemuda syurga. Tidak ramai orang yang mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan Rasulullah SAW melalui banyak sebab dan juga kita katakan banyak sudut. Seperti mana Abu Sufyan bin Al-Harith. Beliau merupakan mereka yang lahir di tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bermaksud beliau sebaya. Beliau pula merupakan anak kepada Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Harith bin Abdul Muttalib dan ayahanda Rasulullah SAW adalah dua beradik. Bermaksud beliau adalah sepupu kepada Rasulullah SAW. Beliau juga merupakan anak susuan yang disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bermaksud beliau juga merupakan saudara sepupu dan juga saudara susuan kepada Rasulullah SAW. Beliau juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rupa paras yang hampir mirip dengan Nabi SAW, sehingga kan beliau dikenali sebagai Tau'amanun Nabi, kembar Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi Abu Sufyan bin Al-Harith ini membesar dalam keluarga yang sama dengan keluarga Rasulullah SAW, dan beliau juga merupakan teman baik Rasulullah SAW sepanjang 40 tahun daripada hidup Nabi kita. Beliaulah yang menjadi teman yang paling rapat, yang paling akrab, yang banyak berkongsi suka duka kehidupan dengan baginda SAW. Sudah semestinya dalam gambaran kita yang mendengar dan juga yang sedang bercerita pada hari ini, mungkin kita mengandaikan sudah semestinya lah Abu Sufyan orang yang terawal memeluk Islam. Disebabkan keakrabannya dengan baginda SAW, teman rapat baginda SAW. Namun itulah yang kita katakan hidayah itu milik Allah, dan Allah memberikan hidayah mengikut sesuai dengan kehendak dan juga mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam takdirnya. Dalam takdir Allah, Abu Sufyan bukan tergolong di kalangan orang yang terawal peluk Islam. Bahkan ketika mana baginda SAW mula menyebarkan dakwah, Abu Sufyan merupakan orang pertama yang banyak memusuhi Rasulullah SAW. Daripada menjadi seorang sahabat yang akrab, tiba-tiba menjadi musuh yang amat memusuhi baginda SAW. Dia pada ketika itu merupakan seorang pemuda yang gagah, yang dilantik menjadi ketua pejuang kepada orang-orang Quraisy. Beliau pada ketika itu juga merupakan seorang yang hebat, dinobatkan sebagai di antara pensyair-pensyair yang hebat di kota Mekah pada ketika itu. Kemuliaan, kedudukan dan juga
pangkat yang ada pada dirinya itu telah menjauhkan Abu Sufyan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu peperangan yang berlaku terhadap Rasulullah kecuali Abu Sufyan merupakan orang yang menggerakkannya. Tidak ada satu siksaan yang dilakukan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Sufyan pasti di antara orang yang terlibat menyakiti dan juga memusuhi Islam dan juga umatnya. Begitulah perihal keadaan permusuhan Abu Sufyan, dan ia berlalu dengan permusuhannya bukan sekadar menggunakan senjata untuk dihunuskan ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepetahannya dalam melafazkan syair-syair dan bahasa yang puitis digunakan kelebihan lidahnya itu untuk mencerca, menghina dan juga memalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam dan juga kaum muslimin. Begitulah perihal keadaan permusuhan Abu Sufyan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlalu 20 tahun lamanya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, seluruh peperangan Abu Sufyan terlibat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremukkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah apabila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, apabila orang-orang Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggerakkan 10,000 angkatan perang untuk masuk ke kota Mekah. Maka pada ketika itulah ketika mana Abu Sufyan mendapat tahu bahawa Quraisy telah pun tidak mampu untuk menentang kemasukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika mana sampai berita tersebut, beliau merasakan dunia ini sudah sempit baginya. Dia sudah mula berfikir dia terpaksa melarikan diri kerana tidak mampu lagi untuk menentang angkatan Muhammad dan 10,000 angkatan yang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada anak istrinya, bersiap-siaplah, Muhammad akan masuk ke kota Mekah tidak lama lagi, dan kita tidak ada daya lagi untuk menentang Muhammad. Bersiaplah untuk kita melarikan diri jauh daripada kekuasaan Muhammad. Maka pada ketika itu kata istrinya dengan nada memujuk, ama ana laka an tusbira anna al-araba wal-ajama qad danat li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitta'ah. Kata istrinya, tidakkah engkau lihat sekarang ini seluruh bangsa Arab dan juga bangsa bukan Arab semuanya telah pun tunduk dan hampir dengan Muhammad, mentaatinya, menganut agamanya. Tidakkah sepatutnya engkau orangnya yang pada saat ini sudah mendapat kemuliaan hampir dengan Muhammad? Tidakkah dahulunya kalian merupakan sahabat yang sangat baik? Tidakkah engkau boleh hentikan permusuhan ini, wahai Abu Sufyan? Istrinya terus-menerus memujuk Abu Sufyan, yang akhirnya terdetiklah di hati Abu Sufyan dia perlu untuk menghentikan permusuhan itu. Dia juga perlu meraih kemuliaan sebagaimana mulianya orang lain yang menghampirkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berpesan kepada hamba sahayanya, persiapkanlah haiwan tungganganku, untaku. Lalu beliau pun membawa anaknya Ja'far yang masih kecil, yang berusia 6 tahun. Tujuan dibawa anaknya Ja'far itu mudah-mudahan nanti Rasulullah akan belas kasihan dengan beliau kerana anaknya masih kecil. Maka beliau pun mendapat tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan angkatan yang bergerak daripada Madinah sudah sampai di Abwa. Abu Sufyan menghalakan pacuan kenderaannya itu, haiwan tunggangannya itu ke arah Abwa. Hampir 1 batu sebelum sampai di Abwa, beliau turun daripada haiwan tunggangannya dan berjalan kaki bersama dengan anaknya kerana bimbang mereka akan dikesan oleh angkatan kaum muslimin, yang mana Abu Sufyan ini di antara mereka yang disenaraikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam layak dibunuh kerana jenayah yang besar yang telah dilakukannya terhadap Islam dan juga kaum muslimin serta permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan demi satu kumpulan berlaku
lalu dan Abu Sufyan menutup wajahnya supaya tidak dikenali oleh kaum muslimin. Dalam hal keadaan beliau sedang mengelak-ngelak daripada angkatan demi angkatan itu, tiba-tiba beliau terlihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sedang menghala ke arah beliau. Terus Abu Sufyan berada meluru ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu terus dibukakan singkapan wajahnya di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan terus dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan 2 kalimah syahadah. Maka tatkala sekujur tubuh Abu Sufyan itu berada di dalam kilauan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengenal siapa yang ada di hadapannya. Insan yang dahulunya merupakan orang yang paling akrab, sahabat yang paling rapat, tiba-tiba menjadi musuh yang memusuhinya, ingin membunuhnya, berkali-kali ingin membunuhnya selama 20 tahun memusuhi baginda. Maka akhirnya baginda menoleh ke arah lain, tidak sanggup dan tidak mahu melihat Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan mengatakan tatkala baginda beralih, aku pergi ke arah wajahnya, baginda tetap berpusing. Aku pergi lagi, baginda berpaling dan terus beredar. Pada ketika itu tahulah aku, baginda tidak mahu menerima kedatanganku. Maka apakala baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling dengan sedemikian rupa daripada Abu Sufyan, seluruh sahabatnya juga berpaling daripada Abu Sufyan. Tidak ada seorang pun yang mahu menyapa Abu Sufyan bin Al-Haris. Beliau dekati Abu Bakar, Abu Bakar mengelak dan meninggalkannya. Beliau dekati Umar, Umar lebih keras mengelak dan meninggalkannya. Beliau melihat bapa saudaranya Al-Abbas, maka beliau katakan, wahai pakcikku, aku menyangka dengan kedatanganku akan mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan keislamanku. Akan tetapi apa yang berlaku kepada diriku sebaliknya. Tolonglah pakcik, pujuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menerima kedatanganku. Kata Al-Abbas, wahai Abu Sufyan, aku tidak sanggup untuk melakukannya sesudah bagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan enggan menerima awak. Masya-Allah. Jadi Al-Abbas tak sanggup. Beliau melihat Ali bin Abi Talib, maka dia juga minta pertolongan Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, aku juga tidak sanggup membantumu wahai sepupuku Abu Sufyan, sesudah aku melihat bagaimana kecewanya Rasulullah dan keengganan baginda untuk menerima kedatangan awak. Maka keduanya beredar. Terus seorang lelaki daripada Ansar, beliau mengenali akan Abu Sufyan dan mereka juga tahu bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menerima kedatangan Abu Sufyan itu. Maka orang itu pun mendendangkan syair. Sebagaimana dulu Abu Sufyan menyakiti Nabi kita dengan syair-syairnya, maka begitulah juga seorang lelaki daripada Ansar juga mendendangkan syair dengan mengatakan, ya aduwallah antal ladzi kunta tu'dhi Rasulullah. Hei musuh Allah, engkaulah orangnya yang dahulunya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'si ashabahu, bahkan engkaulah juga orangnya yang menyakitkan hati para sahabatnya. Wa qad balaghta fi adawatin nabi masyariqal ardi wa magharibiha, dan sesungguhnya permusuhanmu terhadap Allah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun tersebar luas ke seluruh pelosok bumi. Timur dan barat mengetahui engkaulah musuh yang utama. Masya Allah. Jadi bertambah sedih Abu Sufyan dengan ucapan itu. Bahkan semuanya memandang beliau dengan pandangan yang tajam, pandangan yang enggan menerima kehadirannya. Maka akhirnya beliau sekali lagi bertemu dengan Al-Abbas. Beliau katakan, wahai pakcik, andai kata engkau enggan membantuku untuk berbicara dan memujuk Rasulullah, tolonglah hentikan kata-kata sahabat Ansar itu. Tanya Al-Abbas siapakah orang itu, maka kata Abu Sufyan bin Al-Haris diberikan sifat orangnya sekian-sekian. Maka Al-Abbas mengatakan, oh itu Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjari. Maka diutuskan oleh Al-Abbas pesanan kepada Nu'aiman, wahai Nu'aiman, sesungguhnya Abu Sufyan ini merupakan sepupu Rasulullah dan dia juga merupakan
merupakan anak saudaraku. Sesungguhnya hari ini mungkin Nabi murka kepadanya, namun suatu hari nanti pasti Nabi akan boleh memaafkannya. Maka oleh itu hentikanlah perbuatanmu menyakitkan dia. Maka Nuaiman pun menghentikan ucapan-ucapannya. Abu Sufyan terus mengikut Nabi kita daripada satu daerah ke satu daerah untuk sampai ke kota Mekah. Namun di setiap perhentian beliau cuba untuk berada di hadapan Nabi. Nabi kita sentiasa menoleh dan enggan menerima beliau. Mungkin inilah yang dikatakan rajukan seorang Nabi, ya, seorang sahabat, seorang kekasih, seorang saudara susuan, seorang sepupu dan juga teman sepermainan, ya, ketika mana merasakan betapa pedihnya dikhianati oleh orang yang disayangi. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Baiklah, itu dia yang cerita mukadimahnya kita dengar pun terasa ya Allah kan betapa hebatnya kan Rasulullah kan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh setiap kisah-kisahnya menelusuri kehidupannya itu juga kan Siti. Saya menarik sangat apa yang dikongsikan dan kita akan rehat seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi dan para pendengar pun kalau nak tanya soalan boleh like kami di FB IKIM FM. Tanyakan apa yang nak ditanya kepada Ustaz Hazri dan kalau ada yang bersesuaian kita akan raikan. InsyaAllah. Dan juga boleh tonton secara langsung waktu ini di Facebook Live. Kita pun dah siarkan di www.facebook.com/TVIKIM ataupun boleh terus layari ke laman web TV IKIM di www.tvikim.my. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. FM pilihan utama anda sedang bersama waktu ini dalam rancangan Hayatus Sahabah bersama Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani bercerita tentang sahabat Nabi SAW. Ya, baik, kita teruskan lagi Ustaz untuk sikit lagi kupasan yang akan dibawakan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ahbabuna fillah, Abu Sufyan bin Al-Haris sesudah kecewa menanti demi menanti kemaafan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kesediaan baginda untuk menerima kedatangannya dan juga keislamannya. Maka sesudah daripada satu daerah ke satu daerah, satu khemah ke satu khemah, dia menunggu di hadapan khemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi kita enggan menerima kedatangan beliau. Sebagaimana kita katakan tadi, mungkin itu rajukan seorang sahabat, seorang teman. Sehinggalah ketika mana Abu Sufyan berputus asa, maka beliau mengisytiharkan kepada orang ramai, demi Allah, aku Abu Sufyan bin Al-Haris, kami akan membawa diri, aku akan membawa anakku ini jauh ke tengah gurun Sahara. Kami berdua tidak akan makan dan minum. Sehinggalah Rasulullah SAW menerima kedatangan kami. Maka apabila baginda SAW yang mendengar kata-kata daripada Abu Sufyan bin Al-Haris, Nabi kita lantas keluar daripada khemahnya. Maka baginda SAW menunjukkan riak wajah yang baginda sudah pun menerima kedatangan Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi kita mula menoleh ke arah dua beranak itu, namun tidak sepatah ucapan baginda kepadanya dan tidak ada kuntuman senyum daripada baginda SAW. Masya Allah. Selalunya kan Nabi kita selalu manis muka dengan senyum dan sebagainya. Tapi Abu Sufyan kata, aku mengharapkan senyuman daripada baginda, senyumannya belum ada untuk aku. Maka beliau terus mengikuti Rasulullah sehinggalah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. 18 hari Nabi kita berada di kota Mekah. Kemana sahaja Rasulullah pergi, Abu Sufyan akan menyertai. Tetapi belum ada sapaan daripada baginda, belum ada senyuman daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika mana berlakunya peperangan Hunain, ketika mana Nabi kita berada di Mekah, Nabi kita utuskan utusan untuk mendapat tahu reaksi orang-orang di sekitar kota Mekah sesudah Mekah berjaya ditawan. Maka Nabi kita dapat tahu bahawa orang-orang Saqif dan Hawazin mempersiapkan satu angkatan besar untuk menyerang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sesudah 18 hari berada di Mekah keluar membawa hampir 12,000 angkatan perang untuk menghadapi angkatan Saqif dan juga Hawazin. Maka pada ketika itulah Abu Sufyan mengatakan, inilah peluang untuk aku menebus setiap kesalahanku terhadap Rasulullah SAW. Apa juga akan berlaku, aku sanggup sehingga kehilangan nyawa sekalipun untuk menebus setiap kesalahan dan juga kesalahan yang telah aku lakukan terhadap diri baginda SAW. Demi Allah, la ukaffiranna al-yawm an kulli ma salaf. Demi Allah, akan ku tebus setiap apa yang berlaku yang telah berlalu dalam kehidupanku terhadap Rasulullah SAW. Dan demi Allah,
aku akan meraih ridha Rasulullah di dalam peperangan ini. Maka ketika mana berlakunya pertempuran yang dahsyat di dalam peperangan Hunain, ya, bahkan peperangan ini merupakan peperangan yang sangat hebat kerana angkatan musuh lebih awal menguasai keadaan sehingga berkecamukkan angkatan kaum muslimin jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Abu Sufyan mengatakan, ketika aku melihat Nabi terus meluru di dalam medan tempur membawa pedangnya dan juga berhadapan dengan angkatan musuh tanpa berundur, maka pada ketika itu kata Abu Sufyan, ya, di saat kaum muslimin berkecamukkan jauh daripada baginda disebabkan serangan panah angkatan musuh, maka pada ketika itu Abu Sufyan terjun daripada kudanya, dicabutnya pedang dan dipatahkan sarung pedangnya. Ya, orang Arab kalau dia patahkan sarung pedang bermaksud dia dah nekat dan tak akan kembali. Jadi dipatahkan sarung pedangnya, maka beliau terus meluru ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas pada ketika itu sedang memegang tali kekangan bagal Nabi yang berwarna kelabu itu, ya, di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Abu Sufyan bin Al-Haris pula, ya, berada di sebelah kiri ataupun di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melibaskan pedangnya ke arah musuh tanpa dia mempedulikan lagi berapa banyak tikaman tombak dan juga serangan tetakan musuh terhadap dirinya, asalkan dia dapat, ya, membuka laluan untuk kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergerak, ya, maju di medan tempur. Maka pada ketika itu, ya, Abu Sufyan sebenarnya menutup wajahnya supaya tak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpakaian besi lengkap dan menutupi wajahnya. Maka pada ketika itu Nabi kita tak kenal siapa yang sedang bertempur dengan hebat sekali di hadapan baginda. Pada ketika itu Nabi kita bertanya, wahai pakcikku, wahai Al-Abbas, siapakah orang ini? Maka kata Al-Abbas, ya Rasulullah, itulah sepupumu Abu Sufyan bin Al-Haris, itulah saudara susuanmu, redailah dia ya Rasulullah, maafkanlah dia ya Rasulullah. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memaafkan dia dan moga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkannya atas setiap kesalahan dan permusuhannya yang telah dia lakukan terhadap diriku. Pada ketika itu terlalu gembira Abu Sufyan, dia menyingkapnya kain yang menutupi wajahnya, air mata berderai daripada pipinya. Langsung beliau tunduk dan mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu gembira dengan kemaafan daripada baginda dan penerimaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada ketika itu Nabi kita melihat ke arah beliau, Nabi kita menguntumkan senyum, Nabi kita mengatakan, wahai sepupuku, wahai saudaraku, ayuhlah kita marah ke hadapan. Maka pada ketika itu Abu Sufyan, ya, meluru ke hadapan, meneruskannya perjuangan dalam perang tanpa beliau hiraukan lagi berapa banyak luka pada dirinya kerana sudah mendapat ridha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah juga tatapan terakhir Abu Sufyan bertentang mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana diriwayatkan bahawa sesudah peperangan Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris setiap kali berhadapan dengan Nabi kita, beliau akan tunduk dan melihat tali kasutnya. Tak pernah beliau mengangkat wajahnya untuk bertentang mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila ditanya kepada beliau, kata beliau, aku tidak sanggup bersetentang mata dengan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila aku mengenangkan berapa banyak kesalahan dan kesilapanku, permusuhan yang telah aku lakukan dan menyakiti, meremukkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan bin Al-Haris, dia sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan, dan dia bersungguh-sungguh dalam kehidupan beragamanya kerana ingin menebus tiap kesalahan dia yang lalu, sehingga dikatakan dialah orang yang terawal masuk ke masjid dan orang yang terakhir keluar daripada masjid. Hidupnya hanyalah dengan membawa Al-Quran ke mana sahaja, membaca Al-Quran dan menghayatinya. Sehingga kan pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, kamu kenal tak orang yang awal masuk ke masjid itu? Kata Aisyah, tidak tahu sebab keadaan masih lagi gelap. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah
ibnu ammi Abu Sufyan Al-Haris, itulah sepupuku Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dialah orang pertama yang akan masuk ke masjid, dan dialah juga orang yang terakhir yang akan keluar daripada masjid. Pandangan matanya tidak pernah lekang daripada tali kasutnya ketika mana berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, antara manusia yang sangat sedih ialah Abu Sufyan bin Al-Haris, dan Allah menganugerahkan kepada beliau kehebatan dalam mengungkapkan kalimah-kalimah syair yang puitis. Maka beliau telah mengungkapkan satu rintihan hatinya, tangisannya, bagaikan tangisan seorang kekasih yang kehilangan kekasihnya. Beliau telah mengungkapkan, ariqtu fabata laili la yazul wa lailu akhil musibati fihi tul. Aku ingin melelapkan mata, namun malam sangat panjang bagiku. Malam yang telah menimpa saudaraku menyebabkan malam ini terasa begitu panjang sekali. Wa as'adanil buka'u wa dhaka fima usibal muslimuna bihi qalilu. Hanya tangisan yang dapat menenangkan diriku pada saat ini atas apa yang telah menimpa kaum muslimin baru sebentar tadi. Laqad azumat musibatuna wa jallat. Sesungguhnya musibah yang menimpa kami ini tersangat besar. Asyiyatan qila qad qubidha ar-rasulu. Satu yang amat mengejutkan dan menggemparkan apabila pada malam ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun dicabut nyawanya. Wa azhad arduna mimma araha. Bumi kami kegersangan dengan kehilangannya. Takadu biha jawanibuha tamilu. Seolah-olah seluruh pelusuk bumi ini semuanya akan runtuh. Faqadna al-wahya wat-tanzila fina. Kami kehilangan wahyu yang sentiasa turun kepada kami. Ya ruhu bihi wa yaghdu Jibrailu. Tidak akan ada lagi saat detik waktu pergi berulang aliknya Jibril alaihi salam kepada kami kerana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara ungkapan-ungkapan Abu Sufyan bin Al-Haris. Ahbabuna fillah, Abu Sufyan bin Al-Haris, Allah panjangkan umur beliau, dan beliau menjadi sumber, kita katakan, para sahabat untuk menghilangkan duka dan rindu terhadap Nabi. Kerana ketika mana mereka melihat beliau, nampak wajahnya mirip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan ajal sudah pun hampir dengan beliau. Maka beliau pergi ke kuburan Baqi'. Beliau gali sendiri lubang kubur untuk dirinya. Masya Allah. Sesudah digalinya liang kubur untuk dirinya, 3 hari berikutnya beliau meninggal dunia, lalu dikebumikan. Dikatakan kota Madinah sangat sedih dan berduka pada hari kematian Abu Sufyan bin Al-Haris, seolah-olah berdukanya mereka pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana terasa kehilangan buat kali kedua bagi mereka. Insan yang hampir mirip dengan baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada lagi di hadapan mata mereka. Itulah lebih kurangnya cerita berkenaan dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak istrinya satu wasiat, la tabku alayya fa wallahi ma ta'allaqtu bi khati'atin munzu aslamtu. Kalian nanti jangan tangisi kematian aku, kerana demi Allah, sejak aku peluk Islam, aku tidak pernah buat apa-apa dosa. Masya Allah. Sampailah hari kematiannya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan juga kita semua, dan mudah-mudahan kita mengambil faedah daripada kisah yang telah kita sampaikan tadi. InsyaAllah. Sangat menyentuh jiwa sebenarnya dengan kisah tadi tu. Dan kita juga menerima soalan, pertanyaan daripada rakan kita di Facebook, Ustaz Kita raikan, Syafiq. Di Facebook IKIM.FM dari Azrul Azlan katanya, bagaimana dengan rajukan Nabi ketika kisah Fathul Mekah, di mana Nabi berkata sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Adakah Nabi masih merajuk waktu itu? Baik. Bagus persoalan yang diajukan itu. Abu Sufyan yang dimaksudkan dalam soalan itu bukan Abu Sufyan bin Al-Haris. Tapi Abu Sufyan itu namanya Abu Sufyan bin
bin Harb, ya, suami kepada Hindun binti Utbah. Ya, Abu Sufyan bin Harb ini merupakan ayahanda kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan bin Al-Haris yang kita kisahkan pada petang ini bukan Abu Sufyan bin Harb. Adapun Abu Sufyan bin Harb, beliau peluk Islam, dan baginda SAW nak menarik hati kaum Quraisy yang belum memeluk Islam. Nabi kita juga tahu bahawa Abu Sufyan bin Harb ini merupakan seorang yang berpengaruh. Maka sebelum Nabi kita masuk ke kota Makkah untuk menjaga keamanan kota Makkah, Nabi kita mengisytiharkan, siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya sendiri, dia selamat. Siapa yang meletakkan senjata, dia selamat. Siapa yang berada di perkarangan Kaabah, dia juga selamat. Itu di antara pesan Nabi kita SAW sebelum memasuki kota Makkah. Jadi memang kalau jarang-jarang kita dengar kisah-kisah para sahabat ni, kita tak dapat nak kenal antara satu dan yang lain, apatah lagi gelaran dan nama hampir sama. Jadi Abu Sufyan yang dimaksudkan oleh dalam pertanyaan baginda, dalam pertanyaan tadi itu ialah Abu Sufyan bin Harb, bukan Abu Sufyan bin Al-Harith. Ya, kan itu dia persoalan yang juga telah pun dijawab. Okey, seterusnya mungkin kita nak raikan lagi rakan-rakan kita. Kita ada ni pertanyaan daripada Haslipah Hairuman. Ustaz, dia kata, Ustaz, bagaimana sebenarnya kita hendak mempraktikkan kata-kata yang kita benci pada perbuatan jahat seseorang, tapi bukan pada orangnya, kerana selalunya yang berlaku adalah sebaliknya. Kan persepsi yang kita bertemu keadaan sedemikian tu, macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Sukar nak jawab soalan ni. Dia jahat banyak kategori Okay. Kita telah dididik dalam didikan Rasulullah SAW supaya kita bersikap pemaaf. Apa juga keadaan sekalipun, kita hendaklah sentiasa meletakkan satu perkara yang perlu kita ingat. Apa juga yang berlaku dalam hidup kita adalah ketetapan Allah, kehendak Allah. Kadang-kadang kejahatan daripada seseorang itu menyebabkan kita yang mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan tingkah laku mereka menyebabkan kita menjadi orang yang lebih tabah, orang yang lebih sabar, orang yang lebih memahami arti kehidupan. Jadi maka dengan sebab itulah kita melihat kepada mereka dalam hal keadaan kejahatan yang dia lakukan tu, anggaplah dia orang yang sakit yang belum dapat penawar. Kita hanyalah memberikan penawar, tetapi kesembuhan datang daripada Allah. Masya Allah. Betul, pada orang-orang yang kita lihat sedang melakukan maksiat, sedang membuat kejahatan dan sebagainya, pandanglah mereka sebagai umat Nabi Muhammad yang sedang sakit, yang sedang mencari ubat. Dan kita para pendakwah dan juga orang Islam yang lain hanyalah memberikan ubat kepada mereka, namun kesembuhan adalah daripada Allah. Jadi saat dia sembuh nanti, Masya Allah, dia akan berubah, Insya Allah. Kita hanya bersabar dan terus bersabar, kan, Insya Allah. Musfirah Hamdas Husni tanya, Ustaz, Abu Sufyan tu beliaukah bapa mentua Nabi SAW? Bapa mertua Rasulullah SAW ialah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, bukan Abu Sufyan bin Al-Haris. Ini merupakan sepupu Nabi dan juga saudara susuan. Jadi kalau saudara susuan, bagaimana nak kahwin dengan anak kepada saudara susuan? Sebagaimana keluarga Sayyidina Hamzah pernah menawarkan anak perempuan mereka untuk dikahwinkan dengan baginda, namun Nabi kita menolak. Nabi kita mengatakan, Hamzah bapa saudaraku. Dalam masa yang sama, Hamzah juga adalah saudara susuanku. Jadi Abu Sufyan bin Harb adalah bapa mertua Nabi, manakala Abu Sufyan bin Al-Haris adalah saudara susuan dan juga sepupu kepada Nabi kita SAW. Kan itu dia. Kita juga nak raikan rakan-rakan kita yang mungkin waktu ini sedang dalam kenderaan, Ustaz, sedang dengarkan rancangan Haidar Sahabah ni. Seperti rakan kita ni, Bintu Mokhtar, katanya menitis air mata ketika memandu ni dengarkan kisah-kisah yang Ustaz bawakan. Dan mungkin kita nak ceritakan sedikit, Ustaz, apabila dalam kita kisah ini mungkin kita boleh belajar dari segi sudut cara kita beradab, kan, cara juga kita menjaga komunikasi antara satu sama lain. Mungkin itu penting sebenarnya. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah fillah, kita lihat bagaimana setiap daripada tindakan kita tu
akan menyebabkan sama ada kita akan gembira pada apa yang kita lakukan ataupun kita akan berduka atas apa yang kita lakukan. Hatta pada percakapan kita sahaja Nabi kita katakan la tatakallam bi syai', janganlah engkau bercakap dengan sesuatu yang menyebabkan engkau akan terpaksa minta maaf pada besok hari. Masya Allah. Maksudnya dalam tindak tanduk kehidupan kita, Nabi kita lebih awal lagi berpesan, jangan kita buat satu tindakan yang nanti kita akan menyesal dan terpaksa meminta maaf besok hari. Kadang-kadang orang yang bersalah dan meminta maaf tu dia rasa mudah, tetapi perih dan sakitnya orang yang menerima itu sukar untuk memaafkan, maka memerlukan masa. Kita dapati masa itu sebagai ubat. Hatta kepada baginda Nabi pun, Nabi kita juga manusia, maka ada waktu dan tikanya. Nabi kita juga kita lihat tadi bagaimana perasaannya mengambil masa yang lama untuk memaafkan Abu Sufyan bin Al-Haris, yang akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Jadi di sini kita ambil daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana tak akan ada seorang manusia pun yang buat jahat kepada kita sebagaimana jahatnya musuh-musuh yang memusuhi Nabi. Tetapi bagaimana kesediaan dan kerelaan baginda untuk memaafkan mereka. Jadi kalau kita mengharapkan kemaafan daripada Allah, kita lebih awal perlu memaafkan orang lain, insyaAllah. Itu dia kata-katanya. Di hujung ni mungkin kita nak sampaikan penghujungnya. Kisah yang sangat menarik, mungkin boleh kita sambung minggu depan untuk sambungan kisah itu. Dan kita tutup di hujung ni dengan doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan padamu ya Allah pada detik dan saat waktu ini. Ketika mana hati-hati kami ini ya Allah melonjak-lonjak rasa rindu yang tak terkira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat hati kami ini ya Allah menguntumkan rasa cinta sayang yang amat-amat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati kami ini ya Allah terasa dan tersentuh sehingga berjurai air mata kami mengenangkan bagaimana pengorbanan para sahabat dan kesungguhan mereka dalam membuktikan cinta dan kasih mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika dan detik waktu ini ya Allah, kami menginsafi kesalahan kami menginsafi dosa-dosa kami menginsafi kealpaan kami juga ya Allah menginsafi kelalaian kami ya Allah. Maka pada detik dan saat waktu ini ya Allah, kami amat mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami amat mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami amat mengharapkan perhatian-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami dan kepada hati setiap orang kami daripada kami pada detik dan saat waktu ini ya Allah. Bagaimana meronta-rontanya hati kami mengharapkan keampunan daripada-Mu. Bagaimana begitu berharapnya kami ini ya Allah untuk Engkau leburkan kesan-kesan dosa yang ada pada hati kami. Ya Allah, Kau sucikanlah hati kami agar hati kami dapat diterangi dengan nur ilmu yang dibawa oleh Nabi-Mu ya Allah, dan tersebar nur kasih sayang itu ke seluruh alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami merayu, merintih dan meminta ya Allah, Kau amankanlah negara kami, amankanlah negeri kami, amankanlah daerah kami, amankanlah keluarga dan sanak saudara kami, amankanlah masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, Engkau hentikanlah kezaliman orang yang sedang melakukan kezaliman. Ya Allah, Engkau hentikanlah kejahatan orang yang sedang melakukan kejahatan. Ya Allah, anugerahkanlah iman, yakin, takwa dan taat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tiap orang daripada kami akan melalui saat detik waktunya akan dibangunkan di padang mahsyar. Pada saat itu kami mengharapkan kami dipertemukan dengan kekasih kami, kerinduan kami, kecintaan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ya Allah, jangan dihampakan kami semua ya Allah pada hari ini yang mengharapkan Kau kurniakanlah kepada kami peluang untuk kami melihat Nabi Muhammad, peluang untuk kami bertemu Nabi Muhammad, peluang untuk kami menyatakan di hadapan baginda betapa cintanya kami kepada baginda dan rindunya kami kepada baginda. Ya Allah, jangan Kau hampakan harapan ini. Ya Allah, kami akan melalui titian sirat yang di bawahnya mempunyai api yang marak menyala daripada neraka Jahannam.
Kami tidak mahu ya Allah dan tidak sanggup ya Allah kalau ada seorang pun daripada kami yang terhumban jatuh ke sana ya Allah. Dari itu ya Allah, ketika mana kaki kami memijak halusnya titian sirat itu ya Allah, Kau bimbinglah tangan kami untuk meniti titian sirat tersebut ya Allah, sehingga kami dapat memasuki syurga-Mu ya Allah. Amin. Jangan ada seorang pun daripada kami, sanak saudara kami, keluarga kami ya Allah, ibu ayah kami, para masyayikh dan guru kami yang gugur jatuh ke sana ya Allah. Kau rahmatilah kehidupan seluruh umat Nabi Muhammad dan Kau berkatilah kehidupan mereka ya Allah. Kau rahmatilah kehidupan para da'i dan pendakwah di mana sahaja mereka berada ya Allah. Mereka berjauhan meninggalkan anak istri dan keluarga. Kau utuskanlah orang lain yang boleh membimbing dan mendidik anak-anak mereka ya Allah. Kasihanilah para da'i-Mu ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Berkatilah kehidupan mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan dihampakan hajat dan permintaan setiap orang daripada kami. Yang sedang dalam kesakitan, Kau sembuhkanlah sakitnya. Yang dalam kebimbangan, Kau hilangkanlah kebimbangannya. Yang dalam keresahan, hilangkanlah keresahannya. Gantikanlah dengan ketenangan dan kebahagiaan. Yang berhajat dengan rezeki dan juga berharap dengan keluasan waktu, anugerahkanlah rezeki dan keluasan waktu. Anugerahkanlah ilmu kepadanya dengan ilmu yang bermanfaat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Inilah doa kami ya Allah. Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang berdoa yang Engkau kabulkan. Golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang meminta yang Engkau berikan. Golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang bertawakal yang Engkau terima tawakalnya. Golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang bertaubat yang diterima taubatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah dia hadirin sekalian, rakan-rakan pendengar, rancangan Nihayatul Sahabah bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani yang pada kali ini berkongsikan tentang topiknya iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu pemuda syurga. Terima kasih Ustaz, dan kita akan kembali untuk minggu depan insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.